Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 10 hari bulan 11 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, juzuk yang ke-27. Surah 56, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca ayat 57 sehingga 62. Ayat 57 sehingga ayat 62. Tajuk perbincangannya seruan agar memerhatikan kejadian manusia. Manusia biasa ni mari daripada air mani. Kemudian kamu jangan sangka kamu boleh lepas daripada kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu Allah peringatkan tentang kejadian manusia. Allah berkuasa menciptakan kali pertama, Allah berkuasa mengembalikan manusia untuk kali yang kedua. Tidak ada apa yang lemah bagi Allah. Cuma kita yang lemah ini kena sentiasa beringat dan berhati-hati bahawa kita ni makhluk yang lemah. Baik para pelajar, ayat yang kita baca ini ayat 57 sehingga ayat 62. Bagi pelajar-pelajar yang ada tafsir pimpinan, edisi Jawi muka surat 1201. 1201. Kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Balik semula kepada ayat kita, iaitu ayat 57. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Kita dulu ada ke tak ada? Tak ada. Makna kita dulu dikira di kalangan orang yang mati. Sebab apa? Sebab tak ada apa atas dunia ni. Sekarang ni ada buat seketika, berapa hari lagi Allah Ta'ala yang maha mengetahui.
Wahai golongan yang ingkar, kamu kena ingat kamu dulu tak ada, sekarang ni ada. Maka ada baiknya kalau kamu percaya akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini, lamma angkaral kuffaru ba'sahum, setelah puak-puak kafir mengingkari dia akan hidup balik, dan tok nenek bapak dia, datuk dia, nenek dia dulu pun hidup balik, dia tak percaya. Wa amarallahu rasulahu, Allah Ta'ala perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahawa bukan saja kamu, tok nenek kamu, orang dulu, orang yang kemudian akan dikumpulkan setempat, iaitulah akan dikumpulkan di mahsyar. Dan Allah Ta'ala sebut balasan yang dahsyat akan menimpa orang-orang yang mengingkari kebangkitan semula dengan makanan daripada pokok zakum yang sangat buruk, dan minuman daripada al-hamim yang cukup panas. Maka Allah Ta'ala bawa di sini sebagai kasihan belah dia kepada golongan ini, dibawanya ayat-ayat yang menunjuk tentang dalil-dalil kepada kuasa Allah menciptakan kali pertama, dan Allah juga berkuasa untuk mengembalikan manusia pada kali yang kedua. Tengok ayat kita ni, nahnu khalaqnakum, ay nahnu khalaqnakum ayyuhal kafarah al-mukazzibuna bil ba'si, kami ciptakan kamu hei puak kafir yang mendustakan bangkit semula, daripada kali pertama, daripada tidak ada. Hendaklah kamu membenarkan, percayakan dengan ayat-ayat, khabar-khabar bahawa Allah Ta'ala akan bangkit semula kamu selepas kamu mati. Jadi Allah Ta'ala yang mencipta kamu kali pertama daripada tak ada kepada ada. Apa susahnya Allah nak ciptakan kamu nak untuk bangkit semula kali yang kedua? Lagi senang. Kalau kita memikir, kita kata lagi senang. Tapi bagi Allah Ta'ala senang belaka. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mulakan penciptaan kali pertama dulu, begitulah kami kembalikan kamu. Jadi senang je kami nak buat janji yang telah kami tak ni, senang je Allah kata aku nak balik semula kamu. Yang jadi payah ni sebab kamu tak percaya, itu je. Dalam surah Rum ayat 27 Allah kata apa? Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, Allah yang menciptakan kejadian makhluk kamu semua ni, thumma yu'iduhu, Allah Ta'ala balik semula, wa huwa ahwanu alaih, semua tu senang, mudah je bagi Allah Azza wa Jalla, sangat mudah. Jelaslah kepada kita, tak usah duk kerah kepala hei puak-puak kafir. Allah kata aku buat boleh, aku nak ulang balik kamu lagi boleh. Itu seruan supaya mereka menerima ajaran Islam dan menerima apa yang telah disebut dikemukakan hujah-hujahnya ini. Sekarang Allah Ta'ala bawa pula supaya mereka berfikir tentang asal kejadian kamu, wahai manusia. Tak usah tengok hak Tok Adam tu jauh, tengok kamu sekarang. Ayat 58, afara'aitum ma tumnun, mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Kita mikir situ dulu. Ai afara'aitum ma taqdhifuna minal mani fi arhami nisaikum, mun tak tengok ke
daripada air yang terpancar. Allah Ta'ala detailkan cerita air mani ini dalam surah At-Tariq. Surah At-Tariq ayat 5 sehingga 8. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Perhati tengoklah kamu tu jadi daripada apa? Khuliqa mimma dafiq. Kamu diciptakan daripada air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar daripada tulang sulbi dan juga daripada tulang rusuk imak. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Ta'ala kata, aku buat dulu, aku nak kembalikan kamu, sangat berkuasa. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini menafsirkan ayat yang ringkas dalam surah Al-Waqi'ah ini. Jadi itu dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ini menafsirkan Quran. Maknanya ayat ni kita sambung, baca sini, lengkap dia punya maklumat. Kemudian Allah tanya di sini adalah merupakan pertanyaan cabaran. Ayat 59. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang menciptakannya? Ke buat manusia tu? Atau kami yang menciptakannya? Jadi Allah Ta'ala tanya. Kata di ulama tadabbur, munasabatul ayah, lamma kanatil ibratu bil musabbabi la bis sabab. Ibrah kita pengajian ni kita tengok dengan apa yang disebabkan, benda yang terjadi itu, bukan dengan sebab-sebab dia. Nabbaha ala zalika bitajdidil inkar. Allah Ta'ala nak memperlihatkan, nak memperingatkan kepada mereka jangan duk mudah ingkar. Perhati tengok kepada kamu sendiri tu, tak tengok orang lain lah, tengok kita je. Tambihan ala annahum wa in kanu mu'tarafina bi tafarrudihi. Puak kafir ni bila tanya siapa dia cipta kamu, dia kata Allah. Itu masalah dia je. Tapi mereka tak percaya kepada bangkit semula. Mereka tak percaya kepada hidup balik lepas pada mati. Kalau tanya dia, siapa dia yang cipta kamu? Dia tak kata berhala dia. Dia tak kata tok pekong dia. Dia kata Allah. La yaqulunna Allah. Dia kata Allah. Sebab dia ada juga akal situ. Ada juga kewarasan dianya. Dia tak mengaku yang buat dia ni siapa? Berhala. Dia pun tahu berhala tu sebab dia buat. Patut dia tu jadi Tuhan kepada berhala. Bukan berhala Tuhan dia. Tapi bila sebut tentang bangkit semula, tak percaya. Orang panggil ni bahasa jenis ambil separuh-separuh. Tepat dia tak boleh lawan, dia terima. Lepas tu dia tolak balik. Jadi payahlah macam ni mau bincang. Maka Allah Ta'ala tanya, antum takhluquna zalikal mani? Mukah yang menciptakan mani itu? Atau kami ciptakan, kami beri anugerahkan kepada manusia? Berbeza-beza manusia ni, Masya Allah. Ada orang yang cepat, dia kahwin sekejap, tak berapa hari dengar cerita bini dia mabuk dah. Ada orang bertahun-tahun kahwin, sampai PKP pun tak pergi mana, duduk dengan bini je, tak beranak-anak lagi sampai hari ni. Nak kata apa? Ada orang yang laju, ada orang yang slow. Sebab Allah kata aku yang cipta, bukan kamu. Kalau manusia cipta, dia rancang siap dah tak? Kita lepas kahwin ni cukuplah 6 bulan dulu kau baru mengandung. Orang panggil berbulan madu dulu, konon-kononnya lah. Tapi itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla, nahnu khalaqnakum. Kami yang ciptakan, bukan kamu. Manusia ni hanya bawa sebab je. Sebab dia kahwin. Sebab dia perhubungan suami isteri. Tapi yang hak jadinya, yang menciptakan, yang menentukan jadi tak jadi anak, Allah Azza wa Jalla. Baik. Bila kita sedar macam ni, kita pun tahu kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak adalah kita nak sombong.
Tak adalah kita nak bangga diri, nak kata kita yang bijak, kita yang menciptakan, kita yang sebab kita tahu kita siapa kita. Kita adalah kita daripada air mani yang Allah tetapkan berlakunya pertemuan di antara ibu dengan ayah, maka keluarlah anak. Baik, kita pergi kepada ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang. Tak ada orang yang boleh tetap dia sendiri, tak boleh. Kami tetap, Allah kata. Mati kamu tarikh sudah ada. Bila Allah saja yang mengetahui, kita hanya menunggu masa dan sentiasa membuat persiapan. Kerja kitanya tunggu masa, buat persiapan. Jangan tunggu masa tak ada siap, mati. Ibadat slow lah. Dah kita tahu kita akan mati, kita tahu kita akan dipersoalkan di hadapan Allah, jadi baiklah kita. Allahu Akbar. Kami yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Apa dia maksud dia ni? Munasabatul ayah annahu taqrirun lima sabaqa. Ayat ni nak menetapkan apa yang telah disebut sebelum ini. Nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan kamu. Kemudian Allah kata nahnu qaddarnakum, aku cipta kamu, aku yang menetapkan masa kamu hidup atas dunia. Kemudian bila kamu akan mati, bila kamu akan mati, Allah Ta'ala tahu. Wahuma diddani, ini hidup dengan mati ni bercanggah, berlawan dua tu. Jadi bila Tuhan kata aku yang hidupkan kamu dulu, kemudian aku matikan kamu, kemudian aku juga hidupkan kamu balik. Kenapa kamu jadi susah nak terima? Kenapa payah sangat tu? Itu satu soalan. Maka wa aidan lamma kana jawab an quli antum takhluqunahu am khaliqun antal khaliq wahdak. Kita kata engkau saja ya Rabbi yang mencipta, yang tunggal, yang esa dalam menciptakan ini, kamu saja. Dan masa pula berbeza-beza, tak boleh nak tetap. Ada orang yang awal lagi mati, ada orang yang sederhana, ada orang yang panjang umur dia. Tak sekira umat Nuh tu, kita kira umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ada orang yang sampai 100 tahun, ada orang yang lenap 80, macam-macam. Ada orang yang lama hidup, ada orang yang sekejap hidup atas dunia. Allah Ta'ala bagi peluang ini, ambillah peluang yang cantik ini untuk kita apa? Untuk kita memanfaatkan masa ini bagi memenuhi keperluan, membuat persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok dia punya ayat, nahnu qaddarna, ay nahnu qadayna bainakumul maut, kami tetapkan kepada kamu bilakah mati. Fama min insan, tidak ada manusia yuflitu minal maut, terlepas daripada mati pada waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Tak ada orang boleh lepas. Kita kata sepatut dia mati hari ni, sebab malaikat maut sibuk dengan pilihan raya contohnya dak. Kita katalah ni ayat-ayat gurauan. Esok hidup lagi. Malaikat maut kata, oh terlepas aku semalam. La, tidak ada waktu terlepas. Malaikat maut dia punya waktu dia tepat. Bahasa sekarang orang panggil on time. Tak ada delay walaupun sesaat. Allahu Akbar. Apa makna qaddarna? Tengok makna sikit. Ulama tafsir kata, qala Syekh Syanqiti rahimahullah, qauluhu ta'ala qaddarna
kami tetapkan. Qaddarna, kami yang menentukan. Maksud dia apa? Yang pertama, makna yang pertama, qaddarna limautikum ajalan mukhtalifah. Kami tetapkan kematian orang itu berbeza-beza. Umur dia berbeza, waktu dia berbeza. Tak ada tetap. Tidak kata umat ni umur 80 tahun mesti mati. Tak ada. Ada orang yang sampai 100 tahun. Ada orang 90 tahun. Ada macam-macam lagi, sibuk lagi. Jadi tak ada tarikh kematian. Sebab itulah kita tengok senarai-senarai orang-orang yang duduk sibuk berjuang lah, kita kata. Nak kata berebut kerusi itu tidak comel, bukan semua orang berebut. Ada orang masuk kerana perjuangan, ada orang masuk kerana kepentingan, macam-macam. Ada orang masuk kerana nak balas dendam. Kita tengok, jadi umur dia tu patut umur duk berebut ni sejadah di masjid. Mereka lah orang yang kuat berebut nak menjadi nak mendapat kedudukan dan jawatan. Niat kita serahlah kepada masing-masing. Kita tak boleh nak pertikaikan niat orang. Tapi orang umur 70 apa berebut lagi, yang 40, 50, jangan cerita itu. Maknanya kita kata takdir Allah Ta'ala jadikan takdir mati orang itu berbeza-beza, tak sama. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tua, ada yang muda. Pendapat yang kedua, qaddarna dengan bermakna qadaina wa katabna. Kami tetapkan semua makhluk ini akan mati. Jadi ada dua huraian lah. Satu kata qaddarna li jami'il khalq. Kami takdirkan semua makhluk ini akan mati. Itu umum. Ada pendapat kata qaddarna, kami takdirkan setiap orang itu berbeza-beza, tarikh mati, panjang umur itu berbeza. Kita kata alhamdulillah, dua-dua pandangan itu boleh dijamakkan. Yang ni secara global, secara umum. Yang satu lagi secara, orang panggil secara khusus. Bagi kitanya, kita hak mengaji Quran ni, hak duk baca ayat, duk tadabbur ayat ni, apa peranan kita? Peranan kitanya selagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita umur ini, maka selagi itulah kita kena usaha masukkan dalam jadual hidup kita ini bagaimana nak menambahkan kepahaman kita kepada Al-Quran, bagaimana nak mendekatkan kita kepada Allah, bagaimana nak meraih kasih dan redha Allah Azza wa Jalla, sehingga kita layak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, benda tu dua pandangan samalah. Sebab dalam surah Ali Imran Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat 185 Ali Imran, semua yang bernyawa akan mati. Itu dia panggil takdir umum, semua. Ayat surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap orang itu ada tempoh dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Bila sampai tempoh, mereka tak boleh nak tangguhkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tak boleh nak percepatkan walaupun sedikit. Tak ada, on time. Jadi tak boleh nak kata apa pada kita. Allah Ta'ala dah sebut kepada kita perkara yang tersebut jelas. Qaddarna, kami tetapkan manusia semua akan mati. Qaddarna, kami tetapkan setiap orang ada waktu dia. Allahu Akbar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnil khatimah. Matikan kami dalam keadaan Kau redha ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Baik, kita pergi kepada ayat yang 61. Wa ma nahnu bimasbuqin. Tadi belum apa lagi. Ay qad nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami tetapkan masa kematian tiap-tiap orang di antara kamu. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan atau dilupakan, tak ada.
Ai wa ma nahnu bimaghlubin, kami bukanlah kalah tewas, wala ajizin, bukan lemah, an tabdili suwarikum wa ashkhasikum, untuk nak tukar balik kamu ni. Kamu dah jadi ulat, maaf, dah dimakan oleh ulat, dah jadi tanah, jadi kami boleh je tukar balik rupa balik semula manusia yang hidup, manusia yang berupa balik, jadi semula orang. Ai wa nunsyiakum nash'atan ukhra, kami jadikan kamu kejadian yang baru dalam sudut penciptaannya. Kamu tak tahu bagaimana keadaan kita pun tak tahu. Kalau masuk dalam syurga, kita tahulah dia ni akan umurnya muda balik, umur 30-an. Tapi waktu bangkit, adakah dia bangkit muda dah atau bangkit mengikut kita mati? Kalau mati umur 100 tahun, 100 tahun. Jadi wallahu alam, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia nak bangkit banyak mana, dia nak apa ni, nak bangkitkan semula orang itu macam mana. Jadi Allah kata, kamu tidak akan mampu untuk nak mengalahkan kami, makna nak keluar daripada kekuasaan kami. Tak boleh. Wa ma nahnu bimasmuqin, kami tidak lemah untuk nak ambil tindakan pada kamu. Jadi tak ada orang kata saya boleh lari. Ingat dulu dalam ayat Ar-Rahman dulu, Allah sabar, ini stata'tum an tanfuzu, kalau kamu mampu lari keluar daripada bumi yang langit aku ni, keluar. Sebab bila keluar, dia keluar daripada daerah malakul maut. Tapi nak gimana kita nak keluar pun di situ juga, pusing main duk kona situ juga. Baiklah, ayat yang ke 61, ala an nubaddila amsalakum, bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu. yakni kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu. Boleh je nak tukar. Tuhan kata, mu ni kerah kepala, aku tukar makhluk lain yang baik-baik. Boleh Tuhan kata, aku boleh tukar je, ambil orang lain yang baik, yang dengar kata, kan, yang patuh. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, dan kami berkuasa menjadikan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui, ya, aku nak buat apa yang itu kuasa aku. Allah kata, dalam keadaan apa sifat, apa keadaan, apa suasana, kamu tak tahu macam mana bentuk yang aku nak buat, tak tahu. Kita mana tahu? Tak. Kita daripada ibu bapa yang sama, tapi rupa berbeza-beza. Ada hak panjang, ada pendek, ada hak sederhana, ada kenik, macam-macam ada. Ada hak yang gelap, ada yang cerah, ada yang tak sama lah, boleh katakan jarang. Hatta hak kembar sekalipun ada berbeza. Ada kembar seiras, tak beza. Ada kembar laki-laki dengan perempuan, dua beradik kembar. Kita katakan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kamu tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak ciptakan. Cuma kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita ni, Allah Ta'ala hidup dalam keadaan beriman, mati kita dengan husnul khatimah, bangkit kita di akhirat esok dalam keadaan beriman. Baik. Ada lagi kata-kata yang menakutkan. Ai wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, kami ciptakan kamu dengan rupa yang kamu tak tahu. Dalam Adwa'ul Bayan, dia kata fihi lil ulama'i aqwalun mutaqaribah. Ulama tafsir ada pandangan yang berbeza. Dia kata qala ba'duhum, ada ulama kata nunsyi'akum ba'da ihlakikum, kami jadikan kamu, cipta balik kamu selepas daripada kamu binasa. Seperti ada orang yang dijadikan monyet, dijadikan khinzir, sebagaimana
sebahagian daripada puak-puak mujrimin dulu ditukar rupa dia kunu qiranatan, menjadi monyet lepas pada dia derhaka. Ada. Ada yang ulama tak kata fima ta'lamuna min sifatin ka'anna wa nujammil al-mu'minin bi bayadil wujuh. Di akhirat esok orang mukmin muka dia cerah, orang kafir muka dia gelabu gelap. Takut. Yang pentingnya kita tidak tahu kita bangkit esok dalam suasana yang mana. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Ada muka yang bercahaya pada hari akhirat, mereka dapat memandang kepada Allah. Jadi kita nak mencapaikan tahap itu, kita kena berusaha dan berdoa sentiasa kepada Allah supaya Allah anugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan ataupun sifat-sifat yang tersebut. Baik, penutup kepada perbincangan kita untuk siri ini, ayat 62. Ayat 62 ini penutup. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah sedia mengetahui akan penciptaan diri kamu kali pertama dulu. Allah Ta'ala, aku tahulah dari tiada kepada ada, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan. Falaula tazakkarun, manusianya lupa, manusianya lara. Alangkah baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah Ta'ala berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak. Jangan duduk kecek banyak. Jadi ambillah ingatan bahawa kamu ini akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kamu akan berhadapan dengan suasana yang begitu besar, suasana kiamat. Kata ulama tafsir, walaqad alimtum khalqana lakum. Kamu dah tahu Allah yang ciptakan kamu pada kali yang pertama. Walam takun syai'an qabla zalik. Mu tak ada apa masa tu. Allah ciptakan daripada air mani kepada darah kepada sampailah keluar jadi manusia. Mula-mula kecil dengan kata, bila sudah besar menderhaka, na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala peringatkan di sini kepada kita, manusia, jangan kerah kepala, jangan duk lawan, sebab kamu ambillah peringatan daripada apa yang aku beri ini. Falaula tadhakkarun, naklah kamu ambil ingatan kepada apa yang telah kami sebutkan ini. Fahalla tatadhakkaruna zalik, naklah kamu ingat kamu dulu tak ada lemah. Fata'lamun annalladzi ansha'akum, kamu ingatlah Allah yang menciptakan kamu kali yang pertama, kamu tak ada pun. La yata'azzaru alaihi, tidak ada kelemahan, tidak ada lemah bagi Allah Ta'ala nak hidup balik selepas daripada kamu mati. Allahul musta'an. Ya Allah, bantulah kami untuk hidup sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, dan matilah kami di atas iman dengan husnul khatimah, dengan kematian yang baik. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita ayat 57 sehingga 62. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita mengikut dalam susunan tafsir Al-Muharrai ayat 63 sehingga 74. Tengoklah, kalau panjang sangat kita cut balik, tapi itu susunan asal kitab 63 sehingga 74. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada al-fawaid, mencari faedah daripada ayat 57 sehingga 62 ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat,
Afara'aitum ma tumnun. Mu tak tengok ke, tak fikir ke, kamu dulu masih degil ke kamu? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Tak sekira Allah Ta'ala ciptakan kamu masa tu kamu tak tahu apa. Kamu sendiri sekarang ni, sebelum dapat anak, pancarkan air mani ke dalam rahim dulu. Jadi ulama tadabbur kata, hazal burhan, ini dalil yang kuat yang menunjukkan kepada bangkit semula, hidup balik. Allazi huwa khalqul insan. Allah Ta'ala ciptakan manusia min nutfatin. Manusia itu diciptakan daripada air mani. Mana kita tengoklah pula, daripada mani itu akhir sekali jadi orang. Falyanzuril insan falyanzur insan mimma khuliq. Tadi dalam ayat At-Tariq kita dah baca tadi. Perhati tengok. Kenapa kamu nak jadi sombong? Kenapa kamu nak jadi angkuh? Sedangkan kamu tahu kamu tu mari daripada air mani. Kan? Kata orang kalau tumpah di lantai tak ada siapa nak kutip. Tapi kalau tumpah dalam rahim dia boleh jadi orang. Allahu Akbar. Itu yang pertama lah. Yang kedua, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Balik ayat ni. Tak apalah. Ikut letak tartib nombor ya. Kami yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Wahai golongan yang engkar, sepatutnya kamu percayalah, tak usah duk kerah kepala sangat. Soal. Timbul soalan. Kaifa qala zalika? Bagaimana Allah Ta'ala tanya ni? Falaula tusaddiqu, kenapa kamu tak percaya? Sedangkan dalam ayat lain, dalam surah Az-Zukhruf, ayat 87, Allah tanya, wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya puak kafir itu, siapa buat kamu? Siapa cipta kamu? La yaqulunna Allah. Dia kata Allah cipta. Jadi kenapa di sini Tuhan kata falaula tusaddiqu, kenapa kamu tak benarkan? Jawab dianya, dia percaya Tuhan buat tu sebab dia tak mungkin logik akal dia, berhala dia buat. Dia kata Allah. Al-jawab hum wa in saddaqu bi alsinatihim. Kalau dia mengaku Tuhan yang menciptakan dengan lidah dia, tapi pegangan dia, mazhab dia tak ada bangkit semula, tak percaya kepada hidup balik, tak percaya kepada ada pembalasan, maka mereka tidak percaya di sini walaupun percaya di tempat Allah yang menciptakan. Sebab itulah Tuhan kata falaula tusaddiqun. Tidak bercanggah dengan ayat ni. Ayat Az-Zukhruf 87 dan ayat-ayat lain seumpamanya tidak bercanggah. Mereka hanya jawab dengan lidah. Macam dalam ayat lain Tuhan kata fa iza raqibu fil fulki. Bila dia naik bahtera kapal, kapal bergoyang, angin kuat, semua pakat berdoa ya Rabbi selamat, masuk ke darat, habis cari berhala balik. Gitulah perangai dia tu. Maknanya dia kata Tuhan buat tapi dia tak percaya. Baiklah. Kita pergi kepada al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga. Apa dia faedah yang ketiga? Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kamu telah tetapkan tarikh mati. Tak ada siapa boleh lari daripada kuasa Allah. Ulama tadabbur kata hujjatun 'alal mu'tazilah wal qadariyah. Ayat ini menjadi hujah nak menolak pandangan Mu'tazilah dan Qadariyah, dua kumpulan yang telah diputuskan tersesat oleh para ulama Ahlussunnah, mengatakan Mu'tazilah dan Qadariyah yarawnal maqtul mayyitan bighairi ajalihi. Dia kata orang hak kena bunuh, orang tu mati sebelum siapa ajar dia. Ajar dia lain tapi dia mati tengah jalan. Kita kata apa pelik awak ni? Ajar dia lah tu mati kena bunuh tu. Cuma sebab kematian dia dibunuh. Na'udzubillah lah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kematian yang tidak baik.
Jadi puak-puak dia kata tak. Siapa dia mati sebelum daripada tempoh dia, maka orang tu mati belum tempoh. Bila? Kalau tu mati kena bunuh, sebab dia dibunuh, bukannya mati ikut ajal. Kalau kena bunuh kau kena apa? Sebab ajal dia lah dia mati. Jadi dia panggil tasalsul, duk main kona kita kona mari. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Allah kata, kalau kamu sudah percaya dengan kematian, kenapa kamu tak percaya pula dengan kebangkitan? Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada al-faidatur rabi'ah. Faedah yang keempat, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu. Boleh ya aku nak tukar orang lain, tapi perangai tak serupa kamu, boleh. Dan berkuasa menjadikan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi ayat ini ulama tadabbur kata at-tahridu 'alal 'amalis salih. Ayat ini menggalakkan kita untuk bekerja, beramal soleh, memperbanyakkan amal kebajikan. Li'anna at-tabdila wal insya, tukar dan hidup balik, itu mati dan perhimpunan di mahsyar. Itu maksud dia. Idza kana waqi'an fi zaman, jadi kalau kita tahu bila akan berlaku, panjang ke pendek, cepat ke lambat, maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah. Kita sudah tahu kita akan mati, maka buatlah persiapan yang rapi. Boleh. Kalau sudah tahu nak mati, buatlah persiapan yang rapi. Banyak ibadah, banyak taubat, banyak muhasabah. Sekarang ni kita ni, Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk sehari dua ni, dalam seminggu dua ni, minggu bongkar membongkar, minggu cerca mencerca, minggu masing-masing kata mengata. Sebab tu kalau nak selamat, jangan tengok alat-alat gadget yang ada di poket tu, jangan tengok. Tak boleh nak tengok isu semasa. Isu apa? Isu mengutuk orang ya. Isu bongkar membongkar nama dia. Na'udzubillah. Jadi kita yang tahu ni, yang tahu kita akan mati, akan dipersoalkan balik, kekanglah diri, jaga nafsu. Kata orang, kita jaga kita daripada terjebak dengan permainan-permainan orang-orang yang sedang mencari kuasa. Allahul musta'an. Tadi saya sebut dah tadi, ada orang yang nak ambil kuasa kerana tak mau beri orang yang tamak tu berkuasa. Ada orang yang memang gila kuasa, tak dapat tempat mengamuk. Ada orang yang macam-macam niat. Kita tak nak pertikaikan niat orang. Cuma kita mengatakan ada yang baik, ada yang betul-betul ikhlas, dan ada yang mencari kesempatan, ada orang yang berbalas dendam. Semuanya ada belakang. Baiklah, kita ambil satu kata-kata daripada ulama salaf. Kata-kata menarik ni tuan-tuan. An Abi Ja'far qala, kana yuqalu, orang kata apa? Orang-orang cerdik kata, ya ajaban liman yukadzibu bin nash'atil akhirah. Peliknya manusia yang mengingkari kebangkitan semula, wahwa yaran nash'atal ula, sedangkan dia tengok dah kejadian yang pertama. Mu tengok kejadian yang pertama, kenapa kamu nak mengingkar yang kedua? Ya ajaban kullal ajab, wahai pelik, sangat-sangat pelik, liman yukadzibu bin nashri ba'dal maut. Orang yang engkar nak bangkit semula lepas pada mati, wahwa yunsharu fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dia bangkit daripada tidur, tidur tu dianggap sebagai mati sekejap. Mu tak mikir ke? Akhrajahu Ibnu Abi Dunya fil Ahwal. Wallahu a'lam. Itu kata-kata ulama salaf. Baiklah, sebagai penutup yang terakhir daripada perbincangan kita ini para pelajar sekalian, al-faidatul khamisah, faedah yang kelima. Allah sebut ayat yang terakhir, ayat 62, walaqad alimtumun nash'atal ula, dan demi sungguhnya kami telah sedia mengetahui akan penciptaan diri kamu kali pertama, dari tiada kepada ada, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla,
maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah Ta'ala berkuasa nak bangkit semula. Jadi ayat ini ulama tadabbur kata mudah je, annaman qadar, Allah Ta'ala yang berkuasa menciptakan kali pertama, dialah yang berkuasa menciptakan kali kedua hidup balik. Fa innaha aqallu san'an, lebih mudah. Hak sudah ada dah, hak sudah ada lebih senang daripada nak reka daripada tak ada. Allahu akbar, semua sudah ada, ulang balik je. Dia payah. Ini bagi Allah Azza wa Jalla nak mengadakan semula sama ya bagi Allah. Tapi kita sebagai manusia kita memikir kalau sudah ada nak ulang balik lebih senang. Tapi kalau kita bercakap dengan tukar rumah kata buat hak baru lebih baik daripada baiki hak lama. Sedap juga dia. Yang pertama senang, dia kata kita buat hak tak ada lagi. Ni nak repair hak lama ni ke macam-macam lah. Baiklah, yang pentingnya bagi Allah Ta'ala sama, nak hidup balik dengan nak cipta baru, cipta daripada awal dulu sama. Maka di sini ulama kata ayat ini tanda pelajar dalilun ala sihhatil qiyas. Dalil sahnya kita menggunakan dalil qiyas. Dalil qiyas ni maknanya kita buat bandingan hak kemudian dengan hak awal. Dengan al-jami' sama benda tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata aku nak buat benda hak baru, nak ulang balik benda hak lama tu sama je, mudah je. Tak usah duk main. Dalil ala sihatul qiyas sebagaimana yang disebut oleh Syekh Asy-Syarbini, Khatib Asy-Syarbini dalam tafsir dia. Wallahu a'lam. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan jumpa balik dalam siri yang akan datang, bermula ayat 62 sehingga ayat 63 sehingga 74. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.